Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan hasil kertas kerja kami yang bertajuk Esquimo Exponents Quick Warm-Up Mobile for Engineering Mathematics. Kumpulan kami terdiri daripada Abdul Aziz Ikhwan Abdul Wahab, Siti Farahiyah binti Muhammad dan Nur Aimi binti Mahran. Pengenalan kepada mobile learning. Mobile learning boleh didefinisikan sebagai satu kaedah pembelajaran yang menggunakan peranti mudah alih seperti PDA, tablet dan telefon mudah alih melalui proses pembelajaran dan pengajaran. Mobile learning juga boleh ditakrifkan sebagai satu proses pembelajaran yang memfokuskan kepada transformasi proses pembelajaran tanpa tertakluk kepada lokasi fizikal proses pembelajaran tersebut dijalankan. Penggunaan mobile learning akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Berikut merupakan gambar rajah screenshot aplikasi Esquimo yang telah dibangunkan, di mana kita dapat melihat muka hadapan aplikasi, nota-nota kuliah, aktiviti dan latihan yang disediakan. Aplikasi Esquimo adalah singkatan kepada Exponents Quick Warm-Up Mobile. Aplikasi ini dibangunkan menggunakan perisian PowerPoint 2016 yang diintegrasikan dengan perisian iSpring, dan sebahagian kandungannya menggunakan bahasa pengaturcaraan jQuery Mobile, dan kemudian ianya dikompil dalam bentuk APK menggunakan aplikasi andromo.com. Aplikasi ini direka khusus untuk pelajar-pelajar Politeknik Malaysia yang mengambil kursus Engineering Mathematics, terutamanya bagi topik Exponents and Logarithm. Esquimo menggunakan platform Android, maka ianya hanya dapat dioperasikan pada peranti Android atau komputer yang mempunyai emulator Android. Esquimo juga boleh dimuat turun dari Google Play Store. Antara ciri-ciri Esquimo adalah pembelajaran boleh berlaku secara online dan offline menggunakan telefon pintar. Aplikasi ini juga menerapkan pendekatan heterogogi yang sesuai untuk generasi Z. Terdapat dua komponen utama dalam aplikasi ini, iaitu nota atau video kuliah dan juga latihan atau aktiviti. Kepelbagaian kaedah mengajar yang diterapkan di sesebuah institusi pendidikan akan mengubah corak penyampaian serta memberi impak kepada prestasi atau perkembangan bukan hanya kepada para pelajar, malahan turut mempengaruhi inovasi dan kreativiti penyampaian tenaga pengajar itu sendiri. Pengajaran dan pembelajaran tidak hanya dipraktikkan secara konvensional, di mana tenaga pengajar memfokuskan aktiviti ini di dalam bilik kuliah semata-mata, malahan sepatutnya seiring dengan arus perkembangan teknologi maklumat itu sendiri. Merujuk kepada pernyataan masalah, pengkaji ingin melihat keberkesanan atau impak keberkesanan berdasarkan aktiviti penyampaian kuliah dan lain-lain aktiviti pengajaran dan pembelajaran atas talian ini dari perspektif pelajar. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kecenderungan pelajar menggunakan aplikasi mobile pada masa kini. Kedua, untuk mengenal pasti tahap penerimaan pelajar menggunakan aplikasi Esquimo sebagai medium sokongan pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti tahap impak dan kesan pelaksanaan penyampaian pengajaran dan pembelajaran menerusi aplikasi Esquimo. Menurut Brown 2005, mobile learning wujud hasil dari kaedah pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara elektronik. Sharples pun menyatakan bahawa pembelajaran itu sendiri sebenarnya telah membawa maksud mudah alih, kerana pembelajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Kenyataan ini telah disokong oleh Wagner 2008 yang menyatakan proses pendidikan bukan lagi tertumpu dalam sesebuah medium sahaja seperti di dalam bilik kuliah. Mobile learning lebih bercorakkan pembelajaran kendiri yang hanya memerlukan peralatan mudah alih seperti Personal Data Assistant atau PDA, PalmTalk, smartphone, iPad dan Pocket PC untuk pengaksesannya. Kajian ini melibatkan 80 orang pelajar dari pelbagai jabatan di Politeknik Kuching, Sarawak. Pelajar-pelajar ini diminta untuk menjawab soalan-soal selidik yang berkaitan dengan tahap penerimaan penggunaan telefon pintar sebagai medium sokongan kepada pengajaran dan pembelajaran. Soal selidik yang diedarkan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama terdiri daripada elemen-elemen jantina program, jenis penyedia perkhidmatan data dan aplikasi telefon pintar. Bahagian kedua terdiri daripada elemen-elemen tahap kecenderungan penggunaan aplikasi telefon pintar, tahap penerimaan berkaitan aplikasi Esquimo dan keberkesanan berkaitan mobile learning dalam kalangan pelajar. Kebolehpercayaan kajian ini diukur menggunakan Alpha Chromback, iaitu pada 0.74.
Berdasarkan jadual 1 di skrin, bilangan responden dari kalangan pelajar lelaki adalah lebih ramai dari pelajar perempuan, iaitu sebanyak 76.25%, iaitu seramai 61 orang pelajar berbanding pelajar perempuan 23.75% bersamaan dengan 19 orang pelajar. Berdasarkan jadual 2, responden yang dipilih merupakan pelajar dari 3 program di Politeknik Kuching Sarawak. DEE adalah responden yang paling ramai, iaitu seramai 48 pelajar, manakala responden dari DKM2A berjumlah 22 orang dan DPB2A berjumlah 10 orang pelajar. Berdasarkan jadual, penyedia perkhidmatan data yang paling ramai menggunakannya adalah U-Mobile 28.75%, diikuti Celcom 25%, Digi 21.25%, Maxis 12.5% dan lain-lain 12.5%. Android merupakan sistem operasi telefon pintar yang paling digemari oleh responden, iaitu sebanyak 90%, diikuti iOS 8.75% dan lain-lain adalah 1.25%. Jadual 5 menunjukkan analisis bagi pemilih ubah tahap kecenderungan penggunaan aplikasi telefon pintar. Min skor bagi setiap item soalan 1, 2 dan 5 berada dalam tahap yang tinggi, iaitu 3.91 sehingga 4.14. Manakala min skor bagi item soalan 3 dan 4 berada dalam tahap yang sederhana, iaitu 3.25 sehingga 3.53. Item yang mendapat min skor tertinggi adalah item soalan 2, iaitu pada nilai 4.14 dan 87.7% responden mencari bahan rujukan akademik menerusi telefon pintar. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar menjadikan telefon pintar mereka sebagai satu kelebihan di dalam PNP kerana banyak membantu mereka dalam pencarian maklumat untuk rujukan pembelajaran. Jadual 6 menunjukkan analisis bagi tahap penerimaan berkaitan aplikasi Esquimalt. Min skor bagi setiap item soalan 1, 3, 4 dan 5 berada dalam tahap yang tinggi, iaitu 3.81 sehingga 4.06. Manakala min skor bagi item soalan 2 berada dalam tahap yang sederhana, iaitu 3.53. Item yang mendapat skor min tertinggi adalah item soalan 4, iaitu pada nilai 4.06 dan 87% responden memuat turun nota, mendapatkan maklumat terkini, membuat latihan serta berhubung dengan pensyarah secara peribadi menggunakan aplikasi Esquimalt. Ini menunjukkan pelajar-pelajar sentiasa peka dengan aplikasi mobile ini. Jadual 7 menunjukkan analisis bagi tahap keberkesanan berkaitan mobile learning. Min skor bagi setiap item soalan 1, 2, 4 dan 5 berada dalam tahap yang tinggi, iaitu 3.99 sehingga 4.22. Item yang mendapat min skor tertinggi adalah item soalan 5, iaitu pada nilai 4.22 dan 100% responden bersetuju M-Learning memudahkan mereka dalam mendapatkan bahan rujukan, maklumat dan berhubung dengan pensyarah pada bila-bila masa. Jelas di sini, pelajar memaksimumkan penggunaan aplikasi mobile learning bagi tujuan PNP mereka dan menjadi trend terkini dalam pembelajaran di Institut Pengajian Tinggi. Hasil dapatan daripada kajian ini dapat merumuskan signifikan aplikasi Esquimalt dapat memberi impak yang positif kepada pelajar. Pendidikan berteraskan M-Learning sememangnya sesuai untuk dilaksanakan di Politeknik. Kemudahan kaedah pendidikan yang serba moden ini perlulah diuji secara kolektif untuk memastikan pelajar di Politeknik dapat merasai keseronokan pembelajaran di mana-mana sahaja tanpa dibatasi had, tempat dan waktu. Kajian yang meluas boleh dijalankan khususnya dalam mengatasi masalah yang telah dikenal pasti serta menambah baik peluang sedia ada bagi memantapkan lagi aplikasi mobile learning. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.